Berdengkur adalah perkara lumrah yang biasa dihidapi sesetengah rakyat Malaysia. Berdengkur boleh menyebabkan seseorang tidak tidur lena dan sering berjaga akibat pernafasan tersekat. Kesannya, individu terbabit boleh hilang tumpuan di siang hari dan mengganggu rutin harian. Kami bertemu pensyarah kanan perubatan respiratori Fakulti Perubatan UiTM Sungai Buloh, Dr. Ahmad Izwanuddin Ismail bagi membincangkan permasalahan tidur atau sleep disorder ini sekaligus mendedahkan masalah sleep apnea atau permasalahan pernafasan tersekat. Masalah berkaitan tidur ni kita boleh bahagikan kepada dua jenis masalah. Satu, masalah yang berkaitan dengan kuantiti atau jumlah masa tidur. Biasanya orang dewasa kita memerlukan masa tidur lebih kurang 6 hingga 8 jam. Untuk kanak-kanak ini lebih sikit, 10 hingga 12 jam. Yang kedua, masalah berkaitan kualiti tidur, masalah sleep apnea. Jika salur pernafasan kita normal, bila semasa kita tidur, kita akan bernafas seperti biasa. Bunyi dengkuran adalah kerana bunyi getaran pada belakang anak tekak. Apabila semakin lagi lemah, dia akan menutup salur pernafasan ini. Ini yang kita maksudkan dengan obstructive sleep apnea. Tidur berdengkur dengan kuat, pernafasan berhenti semasa tidur, mengantuk yang berlebihan pada siang hari, rasa pening kepala atau sakit kepala pada pagi hari, ingatan jadi tak kuat, daya ketahanan kurang, selalu bangun kencing malam. Ujian saringan akan dijalankan terlebih dahulu bagi mengukur tahap mengantuk di siang hari dalam beberapa situasi bagi membantu dalam mendiagnosis gangguan tidur ini. Setiap mereka akan ditanya beberapa soalan, gambaran kalian untuk mereka rasa mengantuk dalam beberapa situasi. Dan seterusnya, apabila ujian saringan ini positif, saya akan membuat kita panggil ujian tidur. Selain ujian soal selidik ini, ujian tidur atau sleep study juga akan dilakukan. Makmal tidur yang dilengkapi peralatan dan suasana sebelengkap ini mula dibuka pada Januari 2011. Beberapa wayar dipasang di seluruh badan bagi mengesan pergerakan, dengkuran dan tekanan jantung ketika pesakit sedang tidur. Sesi pemasangan ini akan mengambil masa hampir 1 jam sebelum pesakit dibiarkan tidur sambil diperhatikan oleh pegawai yang bertugas. Sekarang ini pesakit akan dibiarkan tidur sekurang-kurangnya 6 hingga ke 8 jam sambil diperhatikan oleh pegawai yang bertugas. Dan melalui ujian ini, pesakit akan ditentukan sama ada mereka positif mengalami gangguan tidur atau tidak. Hilmi Abdullah, salah seorang juruteknik makmal tidur di UiTM Sungai Buloh, menunjukkan kami prosedur yang dilakukan di makmal tidur sebelum pesakit akan didiagnosa. Sukar tidur malam dan mudah mengantuk ketika memandu. Itulah pengalaman Mustafa Yusof berusia 59 tahun dan sudah melalui masalah tersebut sejak 15 tahun lalu. Bila bawa kereta, mengantuk. Kalau duduk sebagai penumpang pun mengantuk. Waktu tidur banyak selalu terjaga waktu malam. Tapi pada tahun 2011, baru kita dapat confirmation setelah buat sleep test. Kalau dulu 20 km dah ngantuk, terpaksa cari R&R tidur. Tapi sekarang ni dah okey sikit lah. Kini selepas menjalani rawatan dan menggunakan kaedah mesin khas dinamakan alat tekanan saluran pernafasan positif berterusan CPAP, dia mengakui masalah tersebut semakin pulih dan sudah boleh memandu jarak yang jauh. Ada beberapa cara yang kita boleh rawat. Cara yang paling utama kita panggil CPAP ataupun dalam bahasa Melayu kita takrifkan dia alat bantuan pernafasan semasa tidur. Yang kedua, kita ada satu alternatif kepada CPAP. Tak perlu pakai mesin, dia hanya letak di hidung. Yang ketiga, kita panggil Mandibular Advancement Device, MAD, di mana kita ada satu alat yang kita masukkan dalam geraham yang boleh menolak geraham ke depan supaya otot yang lemah itu boleh dikurangkan. Yang keempat, jika semua ini tidak berjaya, kita boleh usaha melalui pembedahan. Terbukti masalah tidur bukanlah satu masalah yang remeh. Akibatnya, ia mungkin mendedahkan kepada penyakit-penyakit yang berbahaya. Jangan lupa ikuti episod kedua Jurnal Khas Masalah Tidur mengenai Persatuan Permasalahan Tidur Malaysia dan masalah insomnia yang berlaku di kalangan rakyat Malaysia.